Bagi doktor lah cakap. Itu bangsa. Terima kasih Datuk Speaker. Saya mengambil kesempatan ini untuk berucap sedikit. Pada di awal-awal ni saya mengambil kesempatan lah untuk mengucapkan syabas, terima kasih dan tahniah kepada Menteri dan seluruh kaki tangan perubatan dan kesihatan yang telah bertungkus lumus untuk menghadapi wabak ini. Saya juga ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah satu usaha yang bersungguh-sungguh dibuat untuk mencegah wabak ini lagi terus merebak terutama di sekolah-sekolah, sebab sekarang ni beberapa sekolah telah ditutup. Apa yang saya dapat maklum balas, sebahagian daripada sekolah, salah satu usaha untuk mencegahnya adalah kebersihan, terutama kebersihan tangan dan sebagainya. Tetapi sebahagian daripada sekolah ini menghadapi masalah dari segi kekurangan air. Ya, kalau misalnya setiap kali pun anak-anak murid nak pergi ke bilik air, timbul masalah logistik. Jadi apakah boleh kita mencadarkan di sini supaya disediakan Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pelajaran dengan kos yang mungkin boleh diadakan bersama, menyampaikan ataupun membekalkan hand sanitization units kepada sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah yang mungkin orang kata lebih besar, mungkin ada kemungkinan besar terdedah kepada wabak ini. Kemudian begitu juga diberikan seperti kata Kuala Krai tadi, diberikan termometer set yang lebih standard, ya. Jadi dengan ini tidaklah mereka menggunakan plate termometer set tu yang sangat tidak tepat dan mungkin misleading. Jadi saya kira, saya harap usaha-usaha seperti ini untuk memastikan supaya tidak ada lagi sekolah yang perlu ditutup dengan supaya tidak terganggu pembelajaran anak-anak kita di sekolah. Terima kasih. Ya, pendang lepas tu saya bagi sikit je saya, pendang lepas tu Pak Arau nanti menjawab. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terima kasih kepada Gopeng yang telah membawa usul ini dan juga kepada speaker yang telah meluluskan untuk dibincangkan pada petang ini. Saya cuma nak menyentuh sedikit tentang masalah mereka-mereka yang dikarantinkan di rumah. Sebenarnya pada mereka-mereka yang telah dapati ada kontak dengan pesakit, di mana kanak-kanak sekolah yang telah dinasihatkan oleh pihak Kementerian Kesihatan untuk ada di rumah ataupun dikarantin di rumah. Ini masalahnya kadang-kadang apabila ibu bapa berhadapan dengan masalah begini, mereka terpaksa mengawal anak-anak. Dan maklumlah, kita semua tahu bahawasanya apabila anak-anak itu dalam usia remaja, mereka berhak untuk pergi bermain dan juga berkawan-kawan. Dan apakah tindakan kementerian terhadap kanak-kanak yang sebegini, dan juga mungkin mereka akan terkena dengan kawan-kawan mereka yang lain yang sebelum ini tidak mempunyai masalah berhubungan dengan kontak di sekolah. Ini masalah pertama yang saya rasa perlu diberi perhatian oleh pihak kementerian. Yang kedua, tentang rawatan. Apakah mereka-mereka yang telah pun terkena kontak dengan pesakit H1N1 influenza A ini diberi rawatan dengan sempurna? Kerana kita dapati di dalam apa yang dijelaskan oleh WHO, ia tidak mempunyai rawatan khusus, ia hanya symptomatic treatment, yakni untuk demam, sesama, dan juga kalau kekurangan air ataupun ada dehydration, barulah apa-apa yang seterusnya dilakukan. Begitu juga kepada mereka-mereka yang telah terkena dengan masalah-masalah asma misalnya, memerlukan rawatan untuk masalah paru-paru, ataupun mereka yang terlibat dengan masalah pneumonia ataupun jangkitan di paru-paru. Ini merupakan rawatan yang khusus terhadap pesakit mereka. Apakah screening terhadap H1N1 ini dilakukan juga kepada mereka-mereka yang dimasukkan ke ward disebabkan oleh masalah yang saya sebut, iaitu asma dan juga pneumonia tadi? Maknanya perkara ini perlu juga diberi perhatian, kerana kita bimbang mereka yang mempunyai penyakit khusus ini juga merupakan penyebar kepada sesama H1N1 ini. Kerana kita mempunyai banyak kes-kes import daripada kes-kes tempatan. Walaupun kita tahu kes import ini kita dapat kesan daripada mereka yang masuk ke dalam negara kita melalui pintu-pintu masuk dalam negara, tetapi ada juga pintu-pintu masuk yang tidak di screening dengan secara tepat. Misalnya di Bukit Kayu Hitam, kalau kita tengok, belum
pada peringkat awal belum ada screening yang khusus seperti mana yang terdapat di lapangan terbang. Jadi saya rasa pihak kementerian perlulah memberi perhatian kerana kita tidak mahu masalah flu influenza A H1N1 ini terjadi seperti mana avian flu yang telah kita hadapi 3 ataupun 4 tahun yang lepas. Begitu juga dengan mereka-mereka yang tidak melaporkan diri apabila terkena dengan kontak di dalam kapal terbang. Apakah tindakan pihak kementerian ataupun pihak yang berwajib terhadap mereka-mereka yang tidak tampil ke muka disebabkan oleh apa yang disebutkan oleh Kolakrai tadi lah, stigma tentang babi tadi ni. Dan akhir sekali saya ingin menanya kepada kementerian, apakah persediaan pihak kementerian kepada mereka-mereka yang ingin menunaikan fardu haji, kerana saya mendapat maklumat ataupun feedback daripada peringkat bawahan, apakah mereka dihalang ataupun ada sekatan-sekatan terhadap penunaian fardu haji pada tahun ini disebabkan oleh berlakunya pandemik sesama influenza A H1N1 ini. Sekian, terima kasih. Ya, Arau. Terima kasih Tuan Ketua.